السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada hari ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali rahimahullahu taala, dan kita masih lagi pada muqaddimah perbincangan tentang beriman dengan al-qada wal qadar. Jadi kita dah nyatakan pada sesi yang perbincangan terakhir yang kita sebut pada sesi lepas, ialah kita bincangkan tentang makna qada dan qadar, kedudukan qada dan qadar, hukum perbincangan dalam masalah qada dan qadar, dan betapa susahnya masalah qada dan qadar ini. Namun dalam masa yang sama dia adalah paksi dan teras keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menamakan qada dan qadar ini, beriman dengannya adalah beriman dengan Allah. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Yani siapa yang sabar dengan qada dan qadar Allah. Allah namakan sabar dengan qada dan qadar sebagai iman, maka Allah akan membimbing hatinya. Dan dia perkara yang perlu untuk kita sentiasa faham dengan baik dalam kehidupan kita. Dan disebabkan terlalu sukar untuk memahaminya, bukanlah tidak boleh, tapi boleh. Tapi kerana sukar dan memerlukan perhatian yang begitu mendalam, terjebak ke dalam kesilapan dalam masalah qada dan qadar ini sejumlah para ulama al-ajilla daripada kalangan as-salafus salih. Mereka sendiri juga sebahagian daripada kalangan tabi'in, Al-Hasan al-Basri, Qatadah, yang mana mereka ini adalah pemuka-pemuka tabi'in. Ya. Pun begitu mereka tersilap dalam mentakrirkan masalah qada dan qadar. Walaupun mereka telah kembali membetulkan kesilapan tersebut, tetapi ini menunjukkan betapa masalah ini memerlukan perhatian yang lebih. Demikian juga kita akan datang nanti dalam masalah al-iman. Masalah al-iman berlaku padanya kecelaruan dan kekeliruan yang begitu besar dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri. Demikian juga kita dah bahaskan sebelum ini masalah kalamullah, ya, masalah Al-Quran. Oleh sebab itulah isu-isu yang macam ini dalam akidah perlu kepada pemerhatian dan penelitian yang lebih. Sebab apa? Jikalau tidak, kita akan terjebak ke dalam kesilapan. Nas'alullah al-afiyah. Dan kita dah nyatakan bahawa asal masalah qada dan qadar ini, punca masalah dia begitu sukar, ialah kerana pertemuan di antara dua hakikat yang akal kita menjadi kehairanan. Bagaimana cara kita nak menghadapi pertemuan yang kita nampak macam ia bertembung? Iaitulah kesempurnaan rububiyah Allah dan kesyumulan rububiyah Allah, dan bagaimana hendak mengharmonikannya dengan manusia itu mempunyai kudrah dan iradah yang disebabkannya dia diberikan tanggungjawab, disuruh dan dilarang, dan diberi hukuman atas perbuatannya. Dan dari sudut yang kedua ialah hikmah ilahiyah, dari segi kebijaksanaan Allah. Dan qadar ini sangat berkait rapat tentang hikmah Allah Ta'ala. Bahkan hikmah Allah Ta'ala adalah masalah yang paling penting dalam qadar Allah Ta'ala. Itulah kita menyerah diri kepada kebijaksanaan Allah dalam mengurus atur kejadian alam. Inilah hakikat beriman dengan qadar. Beriman dengan qadar ini dibina di atas satu ibadah yang sangat teras, iaitulah at-tawakkul ala Allah. Tawakal kepada Allah. Semakin kuat tawakal seseorang kepada Allah, semakin kukuhlah keimanannya terhadap qada dan qadar. Semakin lonlai keimanan seseorang kepada tawakalnya kepada Allah,
akan lonlai jugalah keimanannya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah, sebab tawakal itu ialah yakin dan percaya kepada keputusan dan apa jua ketentuan Allah Taala. Itu makna tawakal pada dasarnya. Dan keputusan dan ketentuan Allah Taala itulah yang kita namakan sebagai al-qada wal qadar. Itulah yang dinamakan oleh syarak sebagai al-qada wal qadar, ialah apa jua keputusan. Jadi kita nak kena menyerah diri bulat-bulat kepada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kita kena yakin dan percaya Allah ni memang bijaksana. Memang kita kena percaya. Dalam masa yang sama kita tak boleh faham hakikat kebijaksanaan Allah tu macam mana. Jadi bukan senang untuk kita menyerahkan sesuatu, menyerahkan diri kita kepada sesuatu dalam keadaan kita tak betul-betul faham benda tersebut. Dia memerlukan kepada keimanan, kekukuhan, keyakinan. Yakin. Sebab itulah kata para ulama, beriman dengan qada dan qadar dibina di atas yakin. Dan siapa yang nak mendapat imamah dalam agama, nak menjadi orang yang layak diikuti dalam agama, hendaklah dia menyempurnakan dua maqam. Maqam yakin dan juga sabar. Maqam yakin dan sabar. Memerlukan kesabaran yang tinggi dalam beriman dengan qada dan qadar. Naam. Mukaddimah yang seterusnya ialah apakah tabiat, nature perbincangan dalam masalah qada dan qadar. Perbincangan dalam masalah qada dan qadar ini terhimpun daripada perkara-perkara yang syar'iyah. Perkara-perkara yang kita peroleh daripada perkhabaran syarak. Dan juga terhimpun daripada ma'anin wujudiyah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan tabiat kewujudan itu sendiri. So dia ada dua perkara yang perlu kita pastikan, dua perkara ni betul dalam pemikiran kita. Yang pertama ialah dalil-dalil syarak. Kita kena betul fahaman kita terhadap maksud dan dalalahnya. Yang kedua ialah bagaimana cara kita faham tabiat kejadian alam ini sendiri. Macam mana kita faham alam ini berfungsi, bagaimana, apa hakikatnya. Jadi dua perkara ini menjadi paksi dan tonggak. Ya. Sebab itulah kebanyakan perbincangan tentang prinsip-prinsip asasi tentang qada dan qadar ini terbina di atas isu-isu kewujudan yang berkaitan dengan wujud itu sendiri dan tabiat wujud itu. Bagaimana kita nak mengisbatkan kewujudan? Maka perbincangan dalam bab qada dan qadar ini terkesan dengan bagaimana tabiat perbincangan yang dipegang oleh seseorang manusia tentang kewujudan. Nature of existence. Bagaimana dia mensabitkan kewujudan. Bagaimana sesuatu itu berpindah daripada tidak wujud kepada wujud. Apa sahaja pegangan dan pandangan manusia tentang cara alam ini wujud dan berfungsi, memberi kesan kepada cara dia faham qada dan qadar. Kalau dia percaya alam ni ada Tuhan yang mencipta, itu adalah impak dan paksi pertama yang akan memberi kesan bagaimana dia akan menyerahkan dirinya kepada qada dan qadar atau sebaliknya. Bagaimana dia faham kejadian alam ini dan hubungan alam ini dengan sifat-sifat Allah Azza fi'ulah. Bagaimana dia relatekan kejadian alam ini dengan Tuhan. So, sejauh mana pandangan dan hubungan prinsip yang seseorang itu pegang tentang relation di antara alam ini dengan penciptanya, dengan Tuhannya, itu yang akan memberi kesan kepada qada dan qadar. Sebab itulah qada dan qadar ini adalah teras perbincangan dalam masalah rububiyah, dalam tauhidul rububiyah. Nah. Di antara perkara yang kita perlu tahu ialah sejarah penyelewengan dalam bab qada dan qadar. Sejarah penyelewengan dalam qada dan qadar. Penyelewengan dalam masalah qada dan qadar telah muncul pada zaman yang awal. Ini menunjukkan betapa sukarnya masalah ini. Dan dia di antara isu akidah yang paling awal berlaku padanya penyimpangan.
antara isu yang paling awal. Lebih awal sebelum daripada isu pengingkaran sifat Allah Ta'ala. Penyimpangan yang pertama sekali yang lebih awal daripada ini ialah masalah al-iman, al-asma' wal-ahkam. Kedudukan orang Islam yang melakukan dosa besar. Ini adalah isu yang pertama, isu teologi yang terawal muncul yang menyebabkan perpecahan. Munculnya golongan Khawarij dan Murji'ah. Ya, sebab itulah kita kata di antara isu yang sukar dalam akidah ialah masalah iman. Dia bukan masalah yang remeh-temeh yang orang itu boleh bahas cakap macam tu sahaja, mengaji gitu-gitu sahaja, lepas tu dia dah kira faham masalah iman. Tidak. Dia masalah yang sangat rumit, dan masalah iman terbina di atasnya ibadat kita dan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala dan tempat kita nanti di akhirat bagaimana. Dia bukan persoalan yang simple. Dan yang kedua muncul kemudiannya ialah isu qada dan qadar. Dari segi tarikh diriwayatkan yang pertama menzahirkan, yang menyebarkan akidah yang sesat dalam masalah qada dan qadar ini ialah Ma'bad Al-Juhani yang direkodkan tahun kewafatannya pada tahun 80 Hijrah. Dan dikatakan direkodkan perbincangan terawal berkenaan dengan qada dan qadar ialah berlaku semasa serangan Yazid ibn Muawiyah ke atas Makkahul Mukarramah, semasa cubaannya untuk menundukkan ataupun menangkap Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma yang enggan berbai'ah kepadanya sebagai khalifah dan beristi'adzah, berlindung dengan Kaabah. Jadi ketika dalam usaha peperangan di antara kem Yazid ibn Muawiyah dengan pihak Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma, berlaku satu peristiwa yang sangat mengejutkan umat Islam, iaitulah ketika Kaabah terbakar dan pecah sehingga Hajarul Aswad pecah ketika peristiwa kebakaran tersebut. Maka ketika itu dikatakan mulalah tertanya-tanya dalam benak orang Islam, adakah perkara ini dikehendaki oleh Allah ataupun dia berlaku di luar daripada kehendak Allah. Ketika itu syaitan mula memasukkan was-was ke dalam umat Islam. Ya, adakah benda ini berlaku dalam kehendak Allah Ta'ala ataupun di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada isu itu, kita nampaklah betapa isu qada dan qadar ini sangat rumit dan sukar. Ya, rumit dan sukar. Kenapa? Kerana dia muncul dalam tempoh yang awal, di mana kelambu Kaabah terbakar itu dalam tahun 60-an Hijrah, sebelum 70-an. Dan tidak sampai dalam tempoh 10 tahun selepas itu, telah pun muncul gerakan Ma'bad Al-Juhani di Basrah yang jelas-jelas mempertikaikan takdir. Ya. Dan Ma'bad Al-Juhani ini, dari kalau kita buka dalam kitab-kitab Jarh Ta'dil, dari segi periwayatan hadis, dia seorang yang direkodkan sebagai thiqah. Menunjukkan yang terjebak dalam masalah ini bukan calang-calang orang yang sesat ini, bukannya orang yang tak belajar, yang tak mengaji, tetapi mereka ini disifatkan dalam hadis sebagai qaumun zahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm. Yataqaffaruna al-ilm. Golongan yang menggali-gali ilmu, yataqaffawna al-ilm. Mereka yang mengikut ilmu. Allahu akbar kabira. Golongan yang mengkaji. Mereka ni bukan golongan yang tidak belajar yang sesat ini. Bahkan mereka ni golongan yang belajar. Ya. Dan ini berlaku di Basrah. Sehingga datanglah dua orang tabi'in bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di Makkah. Ya. Untuk bertanya tentang permasalahan ini yang merupakan sebab periwayatan hadis Jibril berkenaan rukun iman, Islam dan ihsan yang ma'ruf dalam Sahih Muslim. Ya. Dan para sahabat yang berbaki yang masih ada pada munculnya isu ini telah memainkan peranan yang besar dalam berdebat dengan golongan ini dan merungkai syubhat-syubhat mereka.
seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma dan Wathilah ibn al-Asqa' dan selain mereka radhiyallahu anhum. Ya. Demikian juga para ulama salaf apabila munculnya aliran Qadariyah, maka mereka telah bersungguh-sungguh berdebat dengan golongan ini. Ya. Dan kita dapati kemudiannya gerakan ini dilancarkan lagi oleh Ghailan ad-Dimashqi di Damsyik. Ya. Golongan Ghailan ad-Dimashqi. Sebab itulah kalau kita baca sejarah politik Islam yang ditulis oleh golongan barat, mereka sering menuduh kerajaan Bani Umayyah sebagai berfahaman Jabriyah. Dia berkata khulafa Bani Umayyah berfahaman Jabriyah. Sedangkan tidak betul. Tuduhan ini datang daripada musuh-musuh mereka daripada golongan Qadariyah. Ya, kerana orang barat dia melihat wujudnya firqah-firqah ini sebagai al-mu'aradat as-siyasiyah, sebagai golongan politik kiri atau golongan pembangkang dalam politik sahaja. Mereka tak melihat dari sudut teologi. Ya. Jadi bagi mereka di sana ada kerajaan Bani Umayyah dan kita ada parti pembangkang namanya golongan Qadariyah. Dan yang orang barat nampak ialah perkhilafan itu berkenaan politik. Mereka tak faham isu akhirat, isu beriman dengan Allah Ta'ala. Ini semua di luar daripada jangkauan akal mereka yang cetek, itu pun kalau mereka ada akal lah. Kalau mereka masih ada akal lah. Jadi akal mereka tak boleh memahami perkara tersebut dengan baik. Ya. Tetapi kalau kita nak faham, isunya ialah kewujudan golongan Qadariyah yang menjadi penentang, yang menjadi antara isu yang menjadi fokus kerajaan Bani Umayyah dalam menangani perkara ini. So kita lihat Ghailan ad-Dimashqi semasa dia memunculkan akidahnya yang bid'ah itu telah ditangkap dan ditahan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Lalu dia mengisytiharkan taubat. Tetapi kemudiannya dia kembali melancarkan bid'ahnya pada zaman Hisham ibn Abdul Malik. Menyebabkan dia didebat oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Lalu dia dihukum bunuh kerana murtad. Ya. Kerana tidak berikrar dengan qada dan qadar. Kemudian muncul pula golongan kedua. Kalau tadi yang awal muncul ialah golongan yang mengingkari qada dan qadar, yang menganggap kejadian alam ini tidak diketahui oleh Allah. Atau kemudiannya Allah tahu tapi Allah tidak mengkehendaki. So Ma'bad Al-Juhani dia bawa fahaman Allah tidak tahu. Bukan saya tidak mengkehendaki, tidak tahu sesuatu itu berlaku sebelum ia berlaku. Kemudian datang Ghailan ad-Dimashqi bawa fahaman Allah tahu tapi Allah tak hendak sesuatu itu berlaku. Dan kita juga dapat melihat kesan ataupun peranan orang kafir dalam menyusup masuk akidah yang menyimpang ini. Sebagaimana datang dari riwayat daripada ulama salaf mengatakan bahawa Ma'bad Al-Juhani ini sendiri bukan dia yang bawa sendiri juga, tapi dia ambil daripada seorang Kristian namanya Sisawih atau Susan. Di mana asalnya dia ni adalah Nasrani. Dan kita tahu golongan Nasrani seperti Katolik, mereka adalah Qadariyah. Golongan Katolik sampai hari ini mereka adalah Qadariyah. Jadi pahaman itu diambil oleh Ma'bad Al-Juhani dan dibawa ke dalam perbincangan umat Islam. Kemudian Ghailan ad-Dimashqi tahun 99 Hijrah muncul dan dihukum bunuh tahun 120 lebih. Pada zaman Hisham bin Abdul Malik, maka dia pula bawa fahaman yang baru. Dia kata Allah Ta'ala tahu tapi Allah Ta'ala tidak mengkehendaki apa yang berlaku. Kemudian inilah golongan Qadariyah yang banyak tersebar dalam kalangan umat Islam. Mereka kata Allah tahu tapi Allah tidak mahu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian pada awal kurun kedua Hijrah, ya, muncul pula fahaman yang dibawa oleh golongan Jabriyah. Dan golongan Jabriyah muncul berbetulan dengan kewujudan Mu'attilah. Golongan yang menafikan sifat Allah Ta'ala. Dan dia dibawa oleh orang yang sama. Iaitulah
Ja'ad ibn Dirham. Dan disebarkan kemudiannya oleh muridnya, iaitulah Al-Jahm ibn Safwan. Dan kita lihat dua kelompok ini, Qadariyah dan Jabriyah ni mula berperanan dalam dunia politik. Apabila Yazid An-Naqis menggulingkan Al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, berlaku perebutan kuasa di antara Al-Walid ibn Yazid dengan Yazid ibn Al-Walid. Yazid ibn Al-Walid ibn Abdul Malik. Maka Yazid ini menganut pahaman Qadariyah dan dia dibantu oleh golongan Qadariyah. Sebab itulah dalam ajaran Mu'tazilah, Amru bin Ubaid menganggap Yazid An-Naqis yang digelar dalam sejarah sebagai Yazid An-Naqis lebih afdal dan lebih baik daripada Umar ibn Abdul Aziz. Kerana Umar bin Abdul Aziz jelas menentang golongan Qadariyah. Ya. Jadi dia pun mengagungkan tokoh yang menganut aliran mereka. Kemudian berlaku pula pertemuan di antara Yazid An-Naqis dengan Marwan ibn Muhammad yang digelar dengan Al-Ja'di. Kenapa Al-Ja'di? Sebab dia anak murid kepada Al-Ja'ad ibn Dirham yang menganut fahaman Jabriyah dan juga ta'til, menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. So di sini kita mula lihat peranan golongan ahli bid'ah dalam merosak dan mengacau bilaukan politik, menghasut khalifah, lalu akhirnya membawa kepada keruntuhan kerajaan Bani Umayyah. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Kemudian fahaman yang dibawa oleh Al-Ja'ad ibn Dirham seperti yang kita tahu dikembangkan oleh murid setianya, iaitulah Al-Jahm bin Safwan. Qabbahahullah. Dan Jahm bin Safwan lah kemudian yang menggagaskan dan menggerakkan fahaman Jabriyah. Yang mengatakan semua kejadian dalam alam ini tidak lain tidak bukan adalah perbuatan Allah semata-mata. Manusia tidak ada kudrah, tidak ada iradah. Na'udzubillahi min zalik. Dan kita dapati golongan yang paling banyak ditahzir oleh golongan salaf ialah golongan Qadariyah. Walaupun dari segi akidah, Jabriyah lebih jijik dan kotor. Ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على المكذبين بالقدر فإنما ذاك لأن الدافعين للأمر لم يكونوا يتظاهرون بذلك ولم يكونوا موجودين كثيرين وإلا فهم شر منهم كما أن الروافض شر من الخوارج في الاعتقاد لكن الخوارج أجرأوا على السيف والقتال منهم فلإظهار القول ومقاتلة المسلمين عليه جاء فيهم ما لا يجيء في من هم من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Apabila kamu melihat begitu bengisnya dan tegasnya golongan salaf terhadap mereka yang mendustakan takdir, yakni Qadariyah, itu kerana golongan yang menolak syariat, yakni golongan Jabriyah, tidak menzahirkan akidah mereka seperti Qadariyah. Dan mereka tidak banyak. Walaupun dari segi akidah, golongan Jabriyah lebih jijik dan keji. Ini kerana pada masa tersebut, masa tabi'in dan tabi'in yang mendapat sambutan hangat dalam politik, yang menjadi pemangkin dan pendukung politik ialah golongan Qadariyah. Ya? Golongan Qadariyah, mereka yang suka mendekati pemerintah dan berjinak-jinak dengan pemerintah. Ya? Dan mereka mendapat pujian dan sanjungan sebahagian pemerintah. Sehingga kan Abu Ja'far Al-Mansur, bila dia dalam majlis dia, ada sekumpulan ulama, lalu dia kata, ada apa-apa permintaan, hajat yang kamu nak, maka setiap ulama nyatakan apa keperluan mereka, dan benda itu bukanlah salah, tidak ada masalah pun. Tapi Amru bin Ubaid, pengasas kedua aliran Mu'tazilah, bersama dengan birahnya Wasil ibn Atha, dia ada dalam majlis tu, dia dengar khalifah tanya tentang keperluan, terus dia bangkit, dia tinggalkan majlis, dia kata aku tidak perlukan apa-apa hal keduniaan. Jadi khalifah pujilah, khalifah kata dia ni orang yang zuhud, orang yang cintakan akhirat.
Jadi mereka menzahirkan dan mereka menyeru. Wasil bin Atha menghantar setiap murid-muridnya pergi ke setiap seluruh negeri untuk menyeru manusia menganut ajaran Mu'tazilah. Berbeza dengan Jaham bin Safwan yang juga menyeru, tetapi seruannya lebih banyak kepada ta'tilus sifat. Sebab itulah Ja'ad ibn Dirham semasa dia ditangkap dan dihukum bunuh. Dia dihukum bunuh atas ta'til. Seperti mana kata Khalid ibn Abdullah al-Qasri, "Dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudahhin bi Ja'd ibn Dirham fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima." Disebabkan golongan Jabriyah ni bawa dua bid'ah. Satu bid'ah menafikan sifat Allah, dan bid'ah ni lebih jijik, lebih keji dan lebih besar daripada bid'ah mereka dalam masalah Jabriyah. Nah, maka isu itu mengatasi isu Jabriyah yang mereka bawa. Sehingga kan Ja'ad bin Dirham bila dia dihukum bunuh atas jenayahnya menafikan sifat Allah Ta'ala. Dan Khalid Al-Qasri tak sebut masalah qadar yang dia bawa. Ya, tidak menyebut masalah takdir yang dia menyimpang dalamnya, sebab isu menafikan sifat Allah Ta'ala lebih menonjol dan lebih masyhur daripada kalangan golongan ini. Kerana kalau kita nak bandingkan, penyimpangan dalam qada dan qadar telah pun dimulakan oleh golongan qadariyah. Tetapi penyimpangan dalam masalah asma' wa sifat ini adalah perkara baru yang dibawa oleh Ja'diyah dan Jahmiyah. Jadi penyimpangan dalam qada dan qadar mereka tidak bersendirian di dalamnya. Maksudnya mereka ada geng yang dulu dah ada orang sebelum mereka yang dah menyimpang, yang sesat dalam qada dan qadar, iaitulah qadariyah. Tapi menyimpang dalam masalah nama-nama Allah, menafikan istiwa, ini benda baru muncul pada kurun kedua hijrah. Tidak pernah dikenali ada mana-mana aliran sesat sebelum mereka yang mengatakan Allah tidak di atas arash atau menafikan sifat Allah, tidak wujud. Khawarij, mereka sesat dalam masalah iman, tapi mereka tak menafikan Allah Ta'ala di atas arash. Mereka tak menafikan. Bahkan ketika munculnya Wasil ibn Atha dan Amr bin Ubaid, mereka masih beriktikad Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid tidak pernah beriktikad Al-Quran makhluk. Bahkan mereka mengisbatkan Al-Quran ialah kalamullah ghairu makhluk. Ya. Jadi golongan Jahmiyah yang mengasaskan penyimpangan dalam masalah tauhid al-asma' was sifat. Disebabkan ini bid'ah yang paling baru yang mereka bawa, bid'ah itu lebih masyhur dengan mereka berbanding bid'ah mereka yang satu lagi, iaitulah bid'ah Jabriyah. Walaupun kita kata Jahmiyah ni ada 3 jim yang dibawa. Sebab itu dah disebut 3 jim. Jim Jahmiyah, iaitulah menafikan sifat. Jim Irja', menafikan amalan daripada iman. Dan jim Jabriyah, yang mana juga dibawa oleh golongan Jahmiyah, ya, yang mengatakan manusia tidak ada qudrah dan iradah. Walaupun dari satu segi, kata Ibn Taymiyah, golongan Jabriyah lebih buruk dan lebih keji daripada Qadariyah. Seperti juga golongan Rafidah lebih buruk dan keji daripada Khawarij dalam akidah. Tetapi golongan Khawarij lebih berani mengangkat senjata dan memerangi orang Islam. Disebabkan mereka menzahirkan akidah mereka dan memerangi orang Islam untuk masuk dalam akidah mereka, datang berkenaan dengan mereka, ya, ancaman dan hadis daripada Nabi SAW, apa yang tidak datang berkenaan mereka daripada kalangan munafiqin yang mendakwa beriman dengan lisan mereka tapi tidak dengan hati mereka. Maksudnya dapat hadis Nabi memerintahkan kita memerangi golongan Khawarij. Sedangkan tidak ada hadis yang suruh kita memerangi golongan munafiqin seperti memerangi golongan Khawarij. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum lebih suka untuk berperang dengan Khawarij daripada berperang dengan golongan musyrikin Turki pada zaman mereka. Allahu akbar kabira. Ini kerana dari segi bahaya praktikal. Sama juga masa itu golongan Qadariyah mengisytiharkan terang-terang akidah mereka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu wajib menyeru manusia kepada beriman dengan akidah Qadariyah. Dan kalau tidak mau beriman dengan perkara tersebut, akan dianggap halal darah.
Sebab itulah dibina di atas dua isu besar rukun agama Mu'tazilah, iaitulah at-tauhid wal adl. Tauhid menafikan sifat dan yang kedua al-adlu menafikan takdir. Jadi bila mereka bawa dua ini sebagai rukun asasi agama mereka dan siapa yang tidak mau ikut dua perkara ini, mereka anggap darah orang tersebut boleh ditumpahkan, maka ulama salaf begitu menentang golongan Qadariyah. Kerana bid'ah mereka secara langsung mereka menghalalkan darah orang Islam. Adapun golongan Jabriyah tidak dihikayatkan daripada mereka menghalalkan darah kecuali dari sudut menentang pemerintah umat Islam. Walaupun Jabriyah juga keluar memerontak. Tetapi bukan dari sudut akidah Jabriyah itu, tapi dari sudut kepercayaan mereka yang lain. Masalah menentang pemerintah dengan senjata ini sudah menjadi ijma' ahli bid'ah. Ijma' ahli bid'ah maksudnya semua ahli bid'ah sebab itulah kata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, ahlul bid'ah iftaraku fil asma' wattafaqu ala sayf. Mereka berbeza pada nama tetapi bersepakat pada pedang. Nas'alullah al-afiyah. Na'am. Kemudian di antara muqaddimah yang kita nak sebutkan juga ialah apakah usul ataupun prinsip teras dan asas, ya, bagi seseorang itu bila dia bercakap tentang qada dan qadar, dia akan berada di atas landasan yang betul. Ini penting, ya. Tiga usul yang mesti kita sentiasa kena hadir bila kita nak bercerita tentang qada dan qadar. Bila kita nak bercakap tentang qada dan qadar, tiga perkara yang kena sentiasa dalam ingatan dan hadir dalam lubuk jiwa kita. Yang pertama ialah al-imanu bil hikmatil balighah. Yang pertama, beriman dengan hikmah Allah yang mencapai kemuncak kebijaksanaan yang tak mampu dicapai oleh akal kita. Sentiasa kena hadir dalam hati kita, Allah Maha bijaksana, aku tidak tahu apa-apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Kena selalu hadirkan ayat ini dalam hati kita. Bila kita kena musibah, kena apa pun, bila datang saja hentaman musibah, untuk kita menjadi golongan as-sabru 'inda as-sadmatil ula, nas'alullah dzalik, golongan yang Nabi kata sabar itu ketika hentaman yang pertama sekali bila kita dihentam dengan musibah, Allahu ya'lam wa ana la a'lam. Allah tahu, aku tak tahu. Allah lebih tahu, aku tak tahu. Ini benda pertama yang kita kena serahkan. Kita kena menyerah kepada ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dan kita kena yakin dan fiqah, apa pun benda yang nampak buruk sekarang ni jadi, pasti kesudahannya baik. Itulah pasti Allah Ta'ala tidak buat benda buruk. Semua yang dia buat walaupun nampak buruk tapi hakikatnya baik. Kena yakin dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kena sedar bahawa bijaksana macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita tak mungkin boleh faham hakikat hikmah Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman dengan keadilan Allah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Kena sentiasa hadir, Allah tak zalim. Allah Maha Adil. Apa pun yang jadi, yang kena kepada kita dalam kehidupan ini, ianya adalah adil. Adlun fiyya qada'uk. Madin fiyya hukmuk. Sebab itulah bila kita dalam sedih, Nabi terus suruh kita berdoa. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik. Ya Allah, aku ni hamba-Mu. Anak hamba-Mu yang lelaki. Anak hamba-Mu yang perempuan. Pak aku pun hamba-Mu, mak aku pun hamba-Mu, aku pun hamba-Mu. Aku ni hamba, anak kepada hamba. Terus benda pertama yang bila kita kena musibah, segera mengaku kita hamba. Jangan tunggu-tunggu. Kalau kita nak pastikan qada dan qadar kita selamat, benda pertama yang kita kena buat, terus mengaku kita ni hamba Allah Ta'ala. Jangan tunggu-tunggu lagi. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik. Ubun aku kau pegang.
Terus mengaku kata kita ni ditakdir oleh Allah Ta'ala. Jangan tunggu lagi. Dan terus mengaku adlun fiyya qada'uk, madin fiyya hukmuk. Adillah segala qada'mu padaku dan pasti berlakulah segala hukummu padaku. Terus mengaku keadilan Allah dan keterlaksanaan segala kehendak dan hukuman Allah Ta'ala pada kita. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itu. Sebab itulah ini muqaddimah doa untuk menghilangkan kesedihan. Ada makna dia. Cukup mendalam dan sangat rapat dengan masalah beriman dengan qada dan qadar. Nas'alullah dzalik. Jadi kita kena beriman Allah Ta'ala Maha Adil. Tidak ada yang kena pada kita itu sesuatu yang zalim. Sebab itulah ulama salaf, para sahabat pesan, beriman dengan qada dan qadar itu apa dia? An ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Engkau tahu bahawa apa jua benda yang kena pada kamu, ia sesuatu yang bukan tidak sepatutnya tak kena. Dia memang benda yang Tuhan dah takdirkan kena, mesti kena. Dan apa benda pun yang kamu tak dapat, ia adalah sesuatu yang bukan sepatutnya kamu dapat. Memang kamu tak layak dapat pun. Ya. Itulah intipati beriman dengan qada dan qadar. Dan yang ketiga ialah beriman dengan keterbatasan akal. Kena sedar bahawa akal kita terbatas. Akal kita tak akan mampu memahami hakikat sifat Allah Ta'ala. Yang mana qada dan qadar itu semuanya adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita kena beriman. Sebab itulah inilah yang terkandung dalam muqaddimah doa Nabi SAW tersebut. Ya, kita mengaku kita ni hamba, ini kita mengaku akal kita ni terbatas. Kita mengaku bahawa ilmu kita tidak luas. Kita mengaku bahawa yang maha mengetahui itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada yang tahu selain daripada Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Okay. Ini benda yang sangat penting. 3 perkara ni kalau kita sentiasa hadir, insya-Allah Ta'ala, kalau kita mujahadah supaya 3 perkara ni melekat dalam jiwa kita, insya-Allah Ta'ala kita akan sejahtera dalam masalah qada dan qadar. Kalau kita sentiasa yakin dengan 3 perkara ini dan sentiasa prinsip ini menjadi landasan kita bila kita bercerita tentang musibah, bercerita tentang nikmat yang kita dapat, apa sahaja takdir ketentuan Allah Ta'ala dalam hidup kita ini, kita sentiasa bercakap di atas 3 landasan ini, iaitulah kita beriman dengan Allah Maha Bijaksana, kita tak tahu, Allah yang tahu, beriman Allah Maha Adil, semua perbuatan Allah adalah baik dan adil, bahawa kita tidak tahu, kita ni hamba, akal kita terbatas, pengetahuan kita cetek. Selagi mana kita berada di atas 3 perkara ini, keimanan kita dengan 3 perkara ini ada, insya-Allah Ta'ala. Keimanan kita kepada qada dan qadar, insya-Allah akan sejahtera. So ini adalah tracknya yang kita tak boleh keluar daripada track ini. Ketiga-tiga ini adalah sempadan untuk qada dan qadar. Kita bercakap ke mana pun, jangan lari daripada 3 benda ni. Pastikan kita duduk dalam 3 landasan ini. Ya. Naam. Dan bila kita nak belajar tentang qada dan qadar, kita betul-betul nak faham dari segi pembelajaran pula, tadi dari segi penghayatan dan ma'ani imaniyah yang kita kena ada bila kita nak mempraktikkan keimanan kita dalam qada dan qadar. Cara kita nak sabar dengan takdir Allah Ta'ala. Bila kita nak belajar qada dan qadar, apa benda yang kita kena belajar? Yang pertama, kita kena tahu al-usulul wujudiyah. Principles of existence. Apakah dasar-dasar kewujudan alam ini? Apakah konsep kewujudan? Al-haqa'iq al-wujudiyah. Hakikat-hakikat kewujudan. Yang ni kita kena betulkan. Supaya gambaran kita tentang kewujudan alam ni sahih dan sesuai dengan realiti yang dikehendaki oleh Allah Azza fi'ulah. Yang kedua, ialah kita kena pastikan kita ada
gambaran yang benar antara hubungan qada dan qadar dengan isu-isu akidah yang lain. Especially masalah al-asma' wa sifat. Especially masalah asma' wa sifat. Sebab itulah golongan etis yang rosak qada dan qadar, punca awal mereka ialah rosak pada asma' wa sifat. Bila mereka kata Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maka jikalau Allah maha berkuasa, tidak boleh ada perkara buruk yang berlaku. Mereka hanya melihat Tuhan sifatnya berkuasa sahaja. Mereka tak melihat dari segi sifat adil, rahmah, hikmah, iradah. Tak betul lah. Kan? Jadi mereka hanya menghadkan Tuhan itu dari sudut berkuasa. Tuhan boleh menghalang benda buruk. So kalau Tuhan ada, benda buruk tak boleh ada. Siapa kata? Ini hanya satu saja sifat. Tuhan sifat dia banyak lagi yang kamu kena tengok. Kan? Baik. Jadi bab qada dan qadar ini berkaitan dari sudut asma' sifat. Ya, dari sudut masalah iradah dan masyiah, masalah hikmah, masalah adil dan rahmat Allah, masalah perbezaan di antara fi'il dan maf'ul, perbuatan Allah dan objek yang Allah Ta'ala buat, masalah khalq dan makhluk, ya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita kena faham dalalah nusus syar'iyah yang datang dalam bab qada dan qadar. Contoh perkataan al-hasanah dan as-sayyi'ah sebagai misal. Apa beza makna al-hasanah dan as-sayyi'ah dalam firman Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha, dengan Allah Taala kata apa nama ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, apa makna hasanah dengan sayyi'ah dalam ayat yang man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha, dan apa makna hasanah dalam ayat ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min hasanatin famin nafsik? Apa makna hasanah di sana? Apa makna hasanah di sini? Apa makna sayyi'ah di sana? Apa makna sayyi'ah di sini? Ini contoh. Kalimah al-jabr masalahnya. Makna nama Allah al-jabbar dan makna al-jabr. Ya. Macam mana kita faham makna nama Allah al-jabbar dan sifatnya al-jabr? Okay. Bagaimana konsepnya? Ya, ini semua penting. Ya. Jadi nas syar'i yang datang menjelaskan tentang qada dan qadar ni, kita kena dhabitkan dia. Kena pastikan fahaman kita betul sesuai dengan tafsiran ulama as-salafus salih. Di antaranya juga ialah kita kena pastikan kita faham betul-betul setiap aliran yang menyimpang dalam masalah qada dan qadar. Kerana kalau kita faham yang sesat, kita akan nampak yang betul. Kerana golongan yang menyimpang dalam qada dan qadar ini, spesialnya adalah mereka membawa kebenaran. Setiap satu golongan ini membawa separuh kebenaran. Pada golongan Qadariyah ada separuh kebenaran, pada golongan Jabriyah ada separuh kebenaran. Dan ahli sunnah wal jamaah, bila mereka nak dapatkan keselamatan dan kebenaran dalam qada dan qadar, mereka hanya ambil kebenaran yang ada pada Qadariyah, ambil kebenaran yang ada pada Jabriyah, mereka damaikan dan harmonikan dua kebenaran ini, maka mereka dapatlah kebenaran semata-mata benar yang tidak ada melainkan benar. Adapun Jabriyah, mereka ada kebenaran, tapi mereka campur kebenaran tersebut dengan kesesatan. Qadariyah ambil sebahagian kebenaran, mereka campur dengan kesesatan. Maka kita kena tahu tang mana yang Qadariyah betul, tang mana yang Jabriyah betul. Apa dalil yang golongan Qadariyah bawa, apa dalil golongan Jabriyah bawa, dan apa taujih yang sahih. Bagaimana kita nak menghalalkan makna yang sahih pada setiap dalil yang mereka bawa. Ya? Golongan Qadariyah menyangka dalil mereka ke situ. Golongan Jabriyah menyangka dalil mereka ke sini. Sebenarnya situ pun tidak, sini pun tidak. Dia hanyalah lurus ke depan dan kedua-duanya adalah harmoni, jalan beriring, seiring sejalan.
seia sekata. Ada. Nah, jadi kita kena tahu apa dia pegangan golongan Qadariyah, Jabriyah dan apa dia pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, yang kelima, kita kena sentiasa bersungguh-sungguh ya, memahami dan mempunyai kefahaman atau gambaran yang sahih tentang beberapa masalah penting yang menjadi asas kemusykilahan dalam isu qada dan qadar yang kita akan sebutkan nanti insya-Allah taala. Dan bagi mereka yang penuntut ilmu, talibul ilmi, ya mereka yang memang golongan yang menuntut ilmu, para asatizah, para agamawan, pendakwah, ini lebih lagi. Selain daripada 4 perkara ini, dan 5 perkara ini mereka juga kena sentiasa alert dengan kajian-kajian yang ditulis berkaitan dengan qada dan qadar. Dan mereka kena belajar, mengkaji dan belajar kitab-kitab yang memang khusus berkaitan masalah ini. Ya. Mereka kena mentelaah apa yang Ibn Taymiyah munaqashah berkenaan qada dan qadar, khususnya pada jilid yang ke-8 daripada Majmu' Fatawa. Kitab Ibn Taymiyah Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi rad fi naqd al-qadariyah al-ashrar, untuk membantah baca nama Rudud Al-Imrani dalam kitab ada Al-Intisar yang membantah golongan Qadariyah. Ya. Kena telaah apa yang dibawa oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Ya. Ini penting. Ya, ini penting. Selain daripada bab-bab yang khusus berkaitan dengan qada dan qadar yang dimuatkan dalam kitab-kitab Al-Aqidah Al-Athariyah, especially syubhat-syubhat aqliyah yang dibawa oleh golongan yang menyimpang sama ada Qadariyah atau Jabriyah, dan bagaimana jawapan ulama salaf terhadap masalah ini. Kitab-kitab yang membincangkan tentang mushkilah asyar, masalah problem of evil, dan bagaimana kita nak harmonikan di antara kewujudan benda yang buruk dalam alam ini dengan Allah Ta'ala itu wujud dan Allah itu maha adil, maha bijaksana. Adakah dia kontradik atau tidak kontradik? Ya. Dan yang penting juga adalah kita kena banyakkan berdoa, minta bimbingan dan panduan dan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita kena faham apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fahamkan makna ini. Ini adalah lubuk beriman dengan qada dan qadar. Ya. Ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ini adalah manifestasi penzahiran keimanan terhadap qada dan qadar. Doa yang kita baca selepas di hujung salat kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini adalah pelaksanaan praktikal kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita faham perkara-perkara macam ini, kita menghayatinya dalam amalan kita, bukan sekadar beramal, kita beramal dan kita faham maksudnya, insya-Allah taala kita akan hidup dalam keadaan kita sentiasa sejahtera dan sentiasa memahami tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan lari daripada kebenaran dalam masalah ini biiznillah taala, dengan izin Allah taala semata-mata. Kita tengok hari ini masalah yang begitu meruncing dalam kalangan umat Islam, ya, masalah apabila dilanda pandemik ini, masalah kemurungan, stres, bunuh diri dan sebagainya, tidak lain tidak bukan dia berpunca kepada masalah qada dan qadar ini. Dan semakin rapuhnya masyarakat. Ini kita dah cerita pasal vaksin COVID-19. Vaksin, macam-macam vaksin kita ambil dalam hidup kita ni untuk kita mengelak terkena penyakit tubuh badan. Kita ambil vaksin COVID-19, kita ambil vaksin batuk kering, kita ambil vaksin influenza, vaksin itu, vaksin daripada kita kecil sampai besar. Macam-macam perlindungan kita pakai
supaya kita terpelihara daripada penyakit-penyakit yang berbahaya dengan izin Allah Ta'ala. Demikian juga kita kena ambil perlindungan, kita kena ada, masyarakat kita ni kena ada imuniti terhadap ideologi-ideologi yang sesat. Dan imuniti yang paling penting sekali untuk mengelakkan masyarakat daripada menerima ideologi yang sesat ialah sejauh mana kesahihan iman mereka dalam masalah qada dan qadar. Ini di antara perkara yang ramai orang tidak sedar. Ya. Imuniti agama masyarakat ialah pada ini. Dia bukan pada masyarakat itu sekadar pergi salat jemaah, tak. Lebih penting daripada itu, adakah mereka menghayati salat berjemaah itu? Adakah mereka menghayati salat? Ya. Mereka tidak boleh ada kekeringan kerohanian. Ada masyarakat secara zahirnya mereka buat syariat. Tetapi mereka mungkin buat benda tu sebagai tuntutan adat, tradisi masyarakat. Tapi mereka tak menghayati. Rohani mereka kering. Ini tidak akan memberikan imuniti daripada serangan ideologi-ideologi yang merosakkan. Dan serangan yang paling penting sekali kalau nak datang, nak masuk ideologi yang rosak ini ialah ketika berlakunya musibah. Ideologi yang menyimpang ini senang nak masuk dalam masyarakat bila berlaku musibah. Dan imuniti yang mesti kita ada bila berlaku musibah supaya kita tak menerima ideologi yang sesat ialah keimanan yang jitu dan sejahtera terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala. Berapa banyak kes kita pernah jumpa orang yang dulunya rajin salat, rajin beribadat, tetapi bila dia ditimpa sakit atau jatuh miskin dan seumpama dengannya, rupanya salat yang dia buat itu tidaklah membantu dia kerana rohaninya kering. Dia hanya buat benda tu sebagai adat zahir. Akhirnya dia mengingkari Allah Ta'ala. Dia kata, pasal apa Tuhan buat dia macam ini? Sedangkan dia dah salat, dia dah apa? Rupanya selama ni dia beribadat sebab dia mengharapkan ganjaran dunia. So dia tak faham konsep ibadah yang sahih. Selama ni dia beribadat, dia kaya, dia bagi sedekah, dia jadi kaya. Dia ingat kekayaan yang dia dapat itu hak dia yang Tuhan kena bagi dekat dia. Dia tak tahu kata sebenarnya itu hanyalah fadilat, kurniaan Tuhan. Yang Tuhan boleh bagi dan Tuhan boleh juga tak bagi. Dan Tuhan boleh tarik. Dan dia tak ada hak. Dia duk rasa selama ni Tuhan kena bagi dekat dia. Sedangkan dia lupa, dia tak sedar. Kata benda tu bukan hak dia. Benda tu fadilah dan kurniaan daripada Allah Ta'ala. So dia lalai dan dia leka. So bila Tuhan tarik pada dia, dia rasa Tuhan sudah zalim dia. Tuhan sudah rampas apa yang dia punya. Sedangkan Tuhan tidak rampas apa-apa daripada dia. Kenapa dia rasa macam Tuhan merampas sesuatu daripada dia? Pasal dia tak ada kefahaman yang betul tentang hakikat kewujudan. Ketika mana dulu dia dalam hidup dia seronok, gembira, tiba-tiba dia dilanda kesedihan, kesusahan. Dia rasa macam, apa guna hidup lagi kalau dah sedih? Apa guna hidup kalau sering dilanda masalah? Dia tak faham hakikat wujud. Bahawa kita di dunia ni untuk diuji. Bukan untuk hidup dalam suka-suka. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih. Untuk Allah nak uji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dia tak faham hakikat kewujudan ini. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keafiatan dan kesejahteraan daripada pancaroba dan musibah yang berat. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.